Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana terus bersiaran bersama Faktau FM. Kisah ini dikongsikan oleh Azharuddin kepada Faktau melalui email yang dihantar ke alamat faktauseram@gmail.com. Cerita ini Faktau ubah sedikit untuk sesuai dengan penceritaan. Hari ini Faktau ingin membawa anda dalam perjalanan kisah misteri mantra Ulik Mayang. Aku merupakan seorang pelajar tingkatan 6 yang mengambil subjek aliran sastra. Ketika berada di semester 1, terdapat subjek kesusastraan Melayu komunikatif di mana aku akan belajar tentang mantra Ulik Mayang. Cerita ini bermula pada tahun 2018 di mana ketika itu aku berada di semester 2. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Aku sedang mengemas fail-fail semester 1 aku. Ketika aku sedang asyik mengemas, aku terjumpa sebuah buku puisi tradisional yang mengandungi mantra Ulik Mayang. Ketika aku sedang asyik membelik-belik buku itu, tiba-tiba terdetik di hati aku untuk baca mantra tersebut. Aku pun mulalah membaca mantra itu, tapi cuma di dalam hati. Aku baca beserta dengan iramanya sekali. Ku tahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat. Nasi berwarna hamba sembahkan. Agak lama juga aku baca dan berulang-ulang kali. Aku tak tahu entah kenapa. Mungkin iramanya terlalu mengasyikkan. Jam sudah menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Mata aku pun semakin berat. Beberapa kali aku menguap. Aku pun buat keputusan untuk tidur. Cepat-cepat aku kemaskan fail-fail aku. Terus aku padamkan lampu bilik dan aku rebahkan badan aku ke katil. Mata aku semakin lama semakin mengecil. Baru aku nak terlelap, tiba-tiba aku rasakan badan aku seperti ditindih. Bagi aku, ditindih ketika tidur ni adalah perkara biasa. Tapi kali ini agak berbeza. Makin lama, aku dapat rasakan yang aku mula ditindih dengan kasar. Rasa seperti tangan aku seolah-olah diikat dan ditarik ke atas dan ke belakang. Kuat sangat ikatan itu aku rasakan, sampai aku sendiri tak boleh nak lawan. Kaki aku pula mula dibengkokkan seperti bayi di dalam perut. Aku meronta-ronta. Aku rasa seperti mahu menjerit sekuat-kuat hati untuk meminta tolong. Tapi suara aku tidak keluar dan seakan-akan tersangkut di kerongkong. Setelah bergelut hampir setengah jam lamanya, akhirnya aku dapat rasakan yang dia mula melepaskan aku. Aku lantas bangun dari katil. Beberapa kali aku menampar mukaku untuk memastikan yang itu semua hanyalah mimpi. Peluh dingin mula membasahi mukaku. Beberapa minit aku termenung. Aku menarik nafas lega. Waktu itu aku sangkakan yang gangguan itu sudah pun berhenti. Aku baringkan semula badan aku dan cuba untuk tidur kembali macam biasa. Ketika aku baru sahaja nak melelapkan mata, tiba-tiba aku mula mendengar suara sayup. Suara seorang perempuan yang menyanyikan lagu Ulik Mayang. Suara itu kedengaran semakin lama semakin jelas. Seolah-olah ia mula membisik ke telinga aku. Baru aku
mata untuk mencari suara itu. Sekali lagi aku ditindih. Tangan aku terasa diikat dan anggota badan aku yang lain tidak boleh bergerak. Aku meronta-ronta sekuat hati aku. Kali ini, aku kumpulkan seluruh tenaga aku. Aku cuba buka mata aku perlahan-lahan dan memandang ke arah cermin di almari aku. Alangkah terkejutnya apabila dengan jelas aku dapat lihat selimut aku sedang berdiri, seolah-olah ada orang sedang mengangkatnya. Aku terus menoleh ke arah selimut itu. Memang betul, selimut itu sedang terapung. Perlahan-lahan, selimut itu mula menutupi seluruh tubuh aku. Waktu itu, aku mula tercungap-cungap, tak boleh nak bernafas. Berbekalkan tenaga yang ada, aku cuba tolak selimut itu menggunakan kaki aku sekuat hati kerana tangan aku masih lagi dalam keadaan terikat. Perlahan-lahan, selimut itu mula turun ke bawah bila aku tolak, sehinggalah ia melepasi paras hidung aku. Aku cuba memerhatikan keadaan sekeliling. Alangkah terkejutnya apabila dengan jelas aku dapat melihat ada seekor makhluk berpakaian serba putih sedang duduk bercangkung betul-betul di depan aku. Kalau dapat aku gambarkan, mukanya tersangatlah hodoh, berkedut-kedut dengan hidungnya yang besar. Makhluk itu sedang memandang tepat ke arah mata aku dengan matanya yang terbeliak. Aku mula menggigil ketakutan. Selepas beberapa minit bertentangan mata, makhluk itu mula membuka mulutnya. Semakin lama, mulutnya dibuka semakin luas sehingga dagunya mencecah kakinya. Makhluk itu mula mengeluarkan bunyi dengan hembusan nafas yang amat kuat. Sambil mendengus, makhluk itu perlahan-lahan mendekati aku. Badan aku terus kaku dan tidak boleh bergerak. Makhluk itu masih lagi mendekati aku, sehinggakan hidungnya menyentuh muka aku. Sambil mengilai, makhluk itu mula meniupkan sesuatu seperti asap berwarna hijau yang keluar daripada mulutnya. Pandangan aku mulai gelap dan aku tak sedar apa-apa selepas itu. Aku mula tersedar dari tidur apabila terdengar bunyi orang mengaji di masjid. Masa aku tersedar, kedudukan tangan aku masih lagi terikat dan di belakang aku terdapat satu cakaran halus.